Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Suara okey ya? Suara okey jelas? Jelas tak jelas? Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dan juga mungkin dalam 3 ataupun 4 siri keseluruhannya, kita akan membaca fokus kita atau sasaran kita sebenarnya muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun anda ada menulis sedikit berkenaan dengan biodata ataupun kehidupan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'anallah bi ulumi insya-Allah. Jadi kita mulakan majlis kita untuk kali ini dengan membaca kisah hidup Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah walaupun lebih dikenali dengan Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid di kalangan orang-orang Arab ataupun ulama-ulama biasa mereka menyebutkan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Imam Al-Ghazali sahaja. Namun nama sebenar beliau ialah Muhammad. Bapa beliau bernama Muhammad. Begitu juga datuk beliau juga bernama Muhammad bin Ahmad. Maka nama penuh beliau seperti yang dicatatkan dalam kitab-kitab Tarajum Al-Ulama, iaitu kitab-kitab yang mengemukakan ataupun memuatkan biodata-biodata para ulama. Jadi disebutkan nama penuh beliau iaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau nama Muhammad, ayahnya pun Muhammad dan datuknya pun nama Muhammad juga. Gelaran Abu Hamid adalah didapati sesudah beliau berkahwin dan mendapat anak yang diberi nama Hamid. Maka sesudah itu orang memanggilnya Abu Hamid, iaitu bapa kepada Hamid. Merujuk pada anak dia lah, anak dia yang namanya Hamid. Namun Hamid ini meninggal lebih dulu daripadanya. Adapun gelaran Al-Ghazali, ada dua pandangan ahli sejarah yang menjelaskan punca penamaan itu. Kenapa dipanggil Al-Ghazali? Ada dua pendapat ahli sejarah. Yang pertama, satu pandangan berkata ia adalah bersempena pekerjaan beliau atau bapa beliau sebagai penenun kain dan penjual kain, di mana penduduk Khurasan memanggil mereka sebagai Ghazal. Ghazal iaitu penenun ataupun tukang tenun kain. Satu pandangan lagi berkata nama itu diberikan bersempena kampung kelahiran beliau iaitu Ghazalah. Dari perkataan Ghazalah itu diberikan ya nasab. Kalau kita mengaji dalam nahwu dia ada ya nasab. Lalu menjadilah sebutan Ghazali, Ghazalatun. Jadi bila diletakkan ya nasab, maka disebut dengan Ghazali yang bermaksud penduduk Ghazalah. Sebagaimana Makkah sebagaimana Makkah menjadi Makki. Sebagaimana Makkah menjadi Makki, iaitu penduduk Mekah. Itu dari segi panggilan beliau atau penggelaran beliau Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali. Kelahiran Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. Bersamaan 1058 Masihi di kampung Ghazalah tadi. Kampung tadilah yang disebut tadi, yang terletak dalam kawasan Tus
yang berada dalam Khurasan, yang merupakan satu wilayah Parsi ketika itu. Pada hari ini, wilayah Khurasan ini berada dalam daerah Iran, dalam negara Iran. Salah satu daripada kawasan dalam negara Iran pada hari ini. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Sebelum meninggal, Imam Al-Ghazali dan abangnya yang bernama Ahmad, dia nama Muhammad, abangnya diberi nama Ahmad, diserahkan kepada rakan karibnya seorang sufi, mana ayahnya lah. Ayahnya menyerahkan dia dan abangnya kepada rakan karibnya seorang sufi dengan pesanan, kamu jagalah kedua anakku ini, berilah didikan agama kepada mereka, harta yang aku tinggalkan kamu sarailah mereka dengan harta itu. Jadi ayahnya meninggal bersama dengan harta yang diserahkan kepada sahabatnya seorang sufi dan diamanahkan untuk mendidik Imam Al-Ghazali bersama dengan abangnya yang namanya Ahmad. Selama beberapa tahun Imam Al-Ghazali dan abangnya tinggal dengan sufi tersebut. Tinggallah apabila harta tadi habis. Si sufi itu berkata kepada mereka, harta yang bapa kamu tinggalkan telah habis dan aku pula seorang miskin. Kamu berdua pergilah ke madrasah dan tinggallah di sana. Tuntutlah ilmu dan di sana makan dan minum kamu akan ditanggung pihak madrasah. Jadi zaman itu pun sudah ada sistem pengajian yang bersistematik, yang agak teratur. Malah pelajar-pelajar terutama yang miskin disarai, diberi makan, diberi tempat tinggal dan sebagainya. Dan Imam Al-Ghazali dia hidup di zaman era kegemilangan Baghdad. Dia hidup di zaman era kegemilangan Baghdad sebelum berlaku musibah Tatar menyerang dan meruntuhkan Baghdad. Bermula dari saat itulah Imam Al-Ghazali dan abangnya membesar di madrasah. Itulah menjadi faktor dia membesar dalam suasana keilmuan. Jadi sebab itu kita perhatikan situasi menuntut ilmu ini tidak mana kalau orang yang berada dalam keadaan kemewahan, kesenangan, terbuai dengan harta dan sebagainya memang sukarlah untuk dia lahir kerana dia banyak leka dengan. Tapi ulang-ulang bukanlah semua begitu. Kerana ada tokoh-tokoh yang lahir dalam suasana yang agak kaya dan juga mewah. Contohnya Imam Ibn Hazmin, ayahnya seorang menteri dan dia hidup dalam, boleh kita dikatakan dalam kalangan bangsawan dan dia mampu untuk lahir sebagai seorang tokoh ulama yang disegani walaupun mazhabnya agak kontroversi. Ini Imam Ibn Hazmin mazhab Zahiri, tapi keilmuan dia tidak ada yang mempertikaikan. Bermula dari saat itu Imam Al-Ghazali dan abangnya membesar di madrasah. Itulah yang menjadi faktor dia membesar dalam suasana keilmuan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, kami menuntut ilmu asalnya kerana selain Allah, yakni kerana ingin disarai oleh madrasah. Namun dia tidak menghendaki, dia ni Allah tidak menghendaki melainkan kerananya, yakni kerana Allah. Jadi asalnya dia menuntut ilmu bukan kerana nak menuntut ilmu sangat, tapi tekanan kemiskinan menyebabkan mereka tidak ada pilihan yang lain melainkan menumpang hidup di madrasah. Namun dia ni Allah tidak menghendaki melainkan akhirnya kami menuntut ilmu kerana dia, kerana Allah. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu proses pendidikan ini dia tidak semestinya bermula dengan keikhlasan. Jadi sebab itu jika kita kecil dulu bagi keluarga kita yang pernah hidup dalam keluarga yang mementingkan agama, memang kita dipaksa untuk akur, untuk patuh
Tidak ada anak-anak yang ikhlas. Semuanya melakukan salat kerana dipaksa oleh mak ayah. Hadir mengaji bukan dipaksa oleh mak ayah. Tapi akhirnya ketika mana kita mengenal erti keikhlasan, ilmu sudah ada dalam jiwa kita. Ilmu sudah ada dalam jiwa kita, cuma kita nak menghadirkan keikhlasan saja. Jadi sebab itu ketidakikhlasan dalam hati tidak boleh menjadi penghalang kita untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu macam biasa. Kalau hadir perasaan riak dan sebagainya, maka kita buanglah. Jangan kerana takutkan riak, takut orang menggelar kita, orang kata kita rajin mengaji, orang sebut kita, takut kita jadi alim dan sebagainya, lalu kita tidak nak menuntut ilmu. Itu satu kefahaman yang silap lah berhubung dengan konsep ikhlas. Kerana ikhlas dia berkait dengan hati. Dan zahir kita ada tanggungjawab itu sendiri. Jadi kewajipan zahir pun wajib kita laksanakan dan kewajipan hati juga wajib kita laksanakan. Proses pengajian. Dalam nota kaki pun anda jelaskan maksud ungkapan Imam Ghazali tadi, yakni walaupun awalnya bukan kerana Allah, namun Allah dengan rahmatnya mengubah niat itu kepada kerananya. Proses pengajian. Imam Al-Ghazali mula menuntut ilmu dari ulama-ulama yang ada di kota Tus. Kota Tus ni adalah kota kelahiran dia lah, bagaimana kita sebut tadi. Dan makam dia pun ada di Tus. Dia meninggal pun di dalam negeri kelahiran dia juga. Antara gurunya ialah Imam Ahmad Al-Razakani. Kemudian dia berpindah ke kota berhampiran, iaitu Jurjan. Jurjan untuk belajar di sana. Dari Imam Abu Nas Al-Ismaili. Setelah beberapa tahun belajar, beliau pulang ke Tus. Maknanya setelah dia mula menuntut ilmu di kota kelahiran dia, Tus. Kemudian dia berhijrah ke kota berhampiran, iaitu Jurjan. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian biasa mendengar seorang tokoh Al-Imam Al-Jurjani, itu disandarkan kepada daerah inilah Jurjan. Di Jurjan dia belajar di sana dari tokoh iaitu Imam Abu Nas Al-Ismaili. Setelah beberapa tahun belajar, beliau pulang ke Tus bersama buku-buku yang mencatat ilmu yang dipelajarinya di Jurjan. Di tengah perjalanan, rombongannya disekat oleh perompak. Imam Al-Ghazali merayu kepada perompak, ambillah apa saja yang kamu mahu dariku, namun jangan kamu ambil buku-buku milikku. Perompak itu bertanya, kenapa? Imam Al-Ghazali menjawab, aku tidak mengembara melainkan untuk bertemu para ulama. Dalam buku-buku itulah, mana yang kamu ambil itu, aku mencatatkan ilmu-ilmu yang aku pelajari. Perompak itu ketawa sambil berkata, bagaimana kau mendakwa kamu keluar menuntut ilmu? Namun apabila kitab-kitab kamu dicuri, kamu seperti orang tidak berilmu. Makna ilmu kamu hilang. Bila kamu menuntut ilmu bertahun-tahun, kemudian apabila kitab kamu dicuri, kamu balik jahil. Kamu balik menjadi orang yang jahil. Jadi bagaimana? Jadi perompak itu kita sebut dalam bahasa kita memperli dia lah. Macam mana kamu kata kamu belajar untuk menjadi orang berilmu, apabila kitab kamu hilang, kamu kembali jahil. Imam Al-Ghazali lantas tersedar bahawa ilmu yang sebenar ialah yang berada dalam dada. Sejak dari itu, semua ilmu yang dipelajarinya akan dihafal. Dia tidak lagi bergantung kepada kitab ataupun cacatan semata-mata. Kemudian Imam Al-Ghazali belajar dari gurunya Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini seorang tokoh yang sangat masyhur dan merupakan salah seorang guru utama kepada Imam Al-Ghazali yang melahirkan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ketika berusia 21 tahun,
iaitu pada tahun 471 Hijrah. Imam Al-Ghazali berhijrah pula ke kota Nisabur ataupun Nisapur. Ada tulisan menyebutkan Nisapur dan ada tulisan menyebutkan Nisabur. Dia berhijrah ke sana untuk menimba dari ulama besar di zamannya, iaitu Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ini lahir tahun 419 Hijrah, wafat tahun 478 Hijrah. Seorang ulama besar yang bergelar Imam Al-Haramain kerana pernah mengajar di Mekah dan juga Madinah, dua tanah haram. Dari Imam Al-Juwaini, beliau belajar ilmu fiqh, usul fiqh dan pelbagai cabang ilmu yang lain dan menjadi benar-benar mahir hingga gurunya sendiri mengakui penguasaan ilmu beliau. Penguasaan ilmunya. Kata Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali ibarat lautan yang dalam. Jadi kalau Tok Guru sendiri pun dah iktiraf, tu hebatlah. Jadi Imam Al-Juwaini ni dia tokoh yang penulisan dia dalam bidang fiqh diakui dan dipelajari. Dan begitu juga dalam usul fiqh dan dalam akidah Al-Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Jadi seorang tokoh yang sangat hebatlah. Itulah yang melahirkan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian menjadi pengetua di Madrasah Nazamiyah. Ini Imam Al-Ghazali ini sudah mencapai peringkatnya lah menjadi guru. Dah selesai dia belajar menuntut ilmu, dia menempuh satu kehidupan baru, iaitu sebagai pelajar atau pengajar. Sebelum ini pengajar. Menjadi pengetua di Madrasah An-Nazamiyah. Dan sebagai menulis An-Nizamiyah. Tapi asalnya lebih tepat An-Nazamiyah kerana disandarkan kepada menteri yang mengasaskan madrasah. Sebenarnya madrasah ni bahasa ni lah, bahasa kitab. Tapi dari segi yang sebenarnya, Nazamiyah ataupun Nizamiyah dia adalah universiti. Yang satu institusi yang belajar di situ tu adalah semuanya ulama-ulama. Majlis Imam Al-Ghazali akan dicerita sekali ini dihadiri oleh ratusan orang yang bukan pelajar tapi tokoh ulama. Jadi mungkin kita boleh sebut, mana kalau zaman hari ini, kalau di universiti, yang belajar dengan Imam Ghazali ni adalah orang yang berada dalam peringkat master dan juga PhD. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menetap di Nisabur hinggalah ke saat gurunya Imam Al-Juwaini tadi wafat, iaitu pada tahun 478 Hijrah. Jadi dia duduk dengan guru dia sampai gurunya wafat. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dia bersama dengan Imam Malik sehingga Imam Malik wafat. Dalam tahun-tahun selepas itu, ketukuhan beliau sebagai seorang ilmuwan besar tersebar luas dan sampai ke pengetahuan Nizamul Muluk yang menjadi menteri yang mewakili Khalifah Abbasiyah ketika itu. Ya, menteri Nizamul Muluk ataupun Nizamul Muluk. Jadi apabila Nizam Muluk dia sampai ke telinga dia ketukuhan seorang individu yang namanya Abu Hamid Al-Ghazali ini, pada tahun 480 Hijrah ketika usia Imam Al-Ghazali 30 tahun, Nizamul Muluk membawa Imam Al-Ghazali ke Baghdad, kota pusat kerajaan Abbasiyah, untuk mengajar di Madrasah Nazamiyah, iaitu sebuah pusat pengajian ketika itu yang bertaraf universiti yang diasaskan oleh Nizamul Muluk untuk melahirkan para ulama dan fuqaha. Jadi Nizamul Muluk ini dia seorang tokoh, seorang menteri yang sangat menyintai ilmu dan juga ulama. Jadi sebab itu dia mengasaskan Madrasah Nizamul Muluk ini, Madrasah Nazamiyah ini, sebagai sekolah ataupun institusi yang menghimpunkan ulama.
Di Madrasah Nazamiyah ini, majlis ilmu menjadi cukup terkenal hingga dihadiri 400 penuntut yang bukan terdiri dari pelajar-pelajar biasa tetapi dari kalangan ulama-ulama besar. Beliau ini Imam Al-Ghazali, seterusnya dilantik menjadi pengetua untuk memimpin madrasah tersebut menggantikan tokoh sebelumnya iaitu Imam Al-Qiyah Harrasi. Ini seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i juga. Imam Al-Mutawalli, Qiyah Al-Harrasi, Imam Al-Husain, Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, ini tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Iaitu pada tahun 484 Hijrah. Pada tahun 484 Hijrah, Imam Al-Qiyah Al-Harrasi meninggal dan jawatannya sebagai pemimpin pengetua di Madrasah Nazamiyah itu diganti oleh Imam Al-Ghazali. Beruzlah. Jadi bermula daripada tahun 484, Imam Al-Ghazali dia meninggal 505. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Dan 484 dia pada 480 dia mula mengajar di Madrasah Nazamiyah ataupun institusi Nazamiyah. 4 tahun berikutnya dia mula menjawat sebagai pengetua di Madrasah Nazamiyah. Namun hanya 8 tahun saja Imam Al-Ghazali bermukim di Baghdad. Walaupun keilmuannya tinggi dan jawatannya juga tinggi, namun rohaninya terasa kosong. Di situ dia merasakan bahawa dia bergeluman dengan fiqh dan dia menjadi berada dalam kedudukan yang tertinggi sehingga dipuja oleh orang ramai. Semua hadir daripada seluruh pelosok dunia pada ketika itu hadir semata-mata nak mengaji dengan Imam Al-Ghazali. Termasuk tokoh-tokoh mazhab lain. Yang semua mereka hadir ke Baghdad untuk belajar daripada Imam Al-Ghazali. Hanya 8 tahun saja Imam Al-Ghazali bermukim di Baghdad. Walaupun keilmuannya tinggi dan jawatannya juga tinggi, namun rohaninya terasa kosong. Beliau mengambil keputusan meninggalkan jawatannya iaitu pada tahun 488 Hijrah dan keluar ke Mekah menunaikan haji. Dari Mekah beliau mengembara ke Palestin. Di Palestin beliau beruzlah menyendiri untuk beribadah dan menyucikan diri di samping menimba ilmu dari tokoh fiqh di Dimashq, Damsyik. Ketika itu iaitu Nas bin Ibrahim. Selama 10 tahun beliau menetap di Palestin. Semasa di Palestin lah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini menggabungkan fiqh dan tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali setelah 10 tahun dia menjadi sufi, bergelumang dengan sufi, barulah dia menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kembali mengajar. Pada tahun 499 Hijrah, Imam Al-Ghazali setelah dia menyendiri beruzlah 10 tahun di Palestin, dia tidak memilih tempat lain tapi dia pilih Palestin, dan sampai ke hari ini tempat bilik uzlahnya itu boleh ditanya pada orang sana dan mereka akan tunjukkan tempat Imam Al-Ghazali beruzlah di Palestin, di dalam kawasan Baitul Maqdis. Yang sebelum itu dia ke Mekah dulu mengerjakan haji, kemudian pulang. Setelah itu dia tidak singgah balik ke Baghdad. Sebaliknya dia meneruskan perjalanan ke Palestin dan berada di sana 10 tahun, bersuluk ataupun beruzlah di sana 10 tahun. Sehinggalah pada tahun 499 Hijrah, Imam Al-Ghazali pulang ke kota kelahirannya iaitu Tus. Ketika di Tus itu, datang menziarahinya Menteri Fakhrul Muluk yang menggantikan Nazamul Muluk. Nazamul Muluk dah meninggal. Menteri yang menggantikan iaitu Fakhrul Muluk datang. Fakhrul Muluk memohon dari beliau yang dari Imam Al-Ghazali agar kembali mengajar di Madrasah Nazamiyah. Imam Al-Ghazali memenuhi permintaan beliau, namun tidak lagi mengajar di Nazamiyah Baghdad, akan tetapi Nazamiyah Cawangan itu di Nasapur.
Dia tak nak ke Baghdad, tapi dia mengajar di Nisabur ataupun Nisapur. Kemudian hanya 4 tahun saja beliau mengajar di Nizamiyah Nisapur. Pada tahun 504 Hijrah, beliau memutuskan untuk kembali ke kota Tus dan mengasaskan madrasah di kota kelahirannya itu, iaitu di rumahnya sendiri. Maknanya akhir hayat dia lah. Dia memutuskan dia perlu, kerana bila dia mengajar di madrasah orang lain, dia terikat dengan manhaj orang lain. Padahal dia melihat dia ada manhaj dia yang tersendiri. Maka dia balik ke kota kelahiran dia dan membina madrasah sendiri di rumah dia. Di madrasahnya itu beliau memperkenalkan kaedah pengajaran yang baru yang tidak pernah diperkenalkan di madrasah-madrasah yang lain, iaitu dengan memberi penekanan kepada ilmu tasawuf dan riyadah an-nafs, pelatihan jiwa, mujahadah, di samping ilmu fiqh, usul fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Hujung usia. Ini dah penamat dah. Di samping menguruskan madrasah, Imam Al-Ghazali meluangkan masa mendalami ilmu hadis, menghadiri majlis ahli-ahli hadis dan mengulang kaji kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun usia yang tidak panjang, hanya sempat setahun saja di Tus. Beliau wafat di usia 55 tahun pada bulan Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah dan dikebumikan di kota kelahirannya itu, iaitu Tus. Dan di sinilah Tus dalam daerah Iran, berhampiran dengan Turkmenistan. Kalau nampaklah, kalau nampak peta ni, itu yang warna merah tu Tus, itu Nisapur. Nisapur. Kemudian tengoklah dia mengembara sampai ke Iraq. Di sinilah daerah Baghdad. Di sini jauh. Okey. Kemudian dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk ni adalah dinasti di mana Imam Ghazali hidup zaman itulah. Kerana kerajaan Islam ni dia silih bertukar ganti. Walaupun khalifah itu masih kekal, Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Tapi yang menguasai pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Khalifah ni sudah hanya menjadi orang panggil apa? Macam agung lah zaman kita ini. Raja juga agung. Tidak ada kuasa eksekutif. Nazamul Muluk yang bertanggungjawab membawa Imam Al-Ghazali ke Baghdad dan menjadi pensyarah di Madrasah Nazamiyah, merupakan seorang menteri kepada Sultan dalam dinasti Saljuk. Jadi dia ada 3 lah. Khalifah Abbasiyah, Sultan Saljuk, kemudian ada Perdana Menteri. Perdana Menteri. Maka untuk lebih memahami latar belakang pemerintahan dunia Islam di zaman Imam Al-Ghazali, perlu diketahui sejarah kemunculan dinasti Saljuk ini. Berikut sedikit kisah tentangnya. Pada pertengahan kurun ke-11 Masihi, jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, Ana pun ada juga tulisan tentang sejarah ni. Tapi ringkas-ringkas begitulah. Kerana bila kita baca di Bidatul Ulama, dia membawa kita untuk, contoh macam Imam Al-Ghazali, dia lahir pada zaman Nazamiyah. Tokoh yang mengangkat dia, mengajak, yang mengasaskan masa Nazamiyah namanya Nizamul Muluk. Saifud Daulah. Jadi kita akan timbul tanda tanya, siapa dia Nizamul Muluk ni? Maka kita tengok biodata dia. Bila tengok biodata dia, dia ni menteri dalam dinasti Saljuk. Maka timbul keperluan pula Saljuk ni, siapa pula Saljuk ni? Jadi berangkai-berangkai begitu dan banyak lagi biodata yang lain. Maka menyebabkan menulis kibak catatan dan Saljuk, Osmaniyah dan sebagainya. Dan insyaAllah ada masa kita baca pula. Tapi ringkas-ringkas lah untuk tuan-tuan dan puan sekalian sekadar membina tasawur. Bila baca biodata para ulama, sebut tempat itu, sekurang-kurangnya kita dapat gambarkan di mana, zaman mana dan di bawah kerajaan yang mana. Dan insyaAllah ada nota-nota itu. Berikut sedikit kisah tentangnya, ini dinasti Saljuk, era pemerintahan Saljuk.
Dalam sejarah Islam ni, di antara era pemerintahan yang terkenal, Saljuk, kemudian Mamalik, kemudian Mamalik, kemudian apa ni, kerajaan Buaih, kerajaan Buaih, kemudian apa ni, yang terakhir sekali Osmani lah, dinasti Osmaniyah, Salahuddin Al-Ayyubi di sana. Jadi banyak sebenarnya era-era pemerintahan. Dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun Salahuddin ni hebat, tapi era pemerintahan dia tak lama, lebih kurang 100 tahun saja. Dalam 100 tahun saja. Pada pertengahan kurun, ini kisah dinasti Saljuk. Pada pertengahan kurun ke-11 Masihi, berlaku kebangkitan bangsa Turki. Jadi di Saljuk ni sebahagian berbangsa Turki. Sebahagian bangsa Turki. Sebab tu Turki ni bangsa yang kuat. Bukan Osmani, kita selalu sebut Turki Osmaniyah. Sebenarnya tidak. Dan sebelum Osmaniyah itu pun sudah ada bangsa-bangsa Turki yang telah menguasai kerajaan. Pada pertengahan kurun ke-11 Masihi, berlaku kebangkitan bangsa Turki untuk menguasai pemerintahan Islam di sebelah timur. Kebangkitan sedikit demi sedikit yang berterusan hingga ke kurun ke-20 Masihi, iaitu kejatuhan Osmani lah. Saljuk ialah pemerintah, ini Amir Turki yang memerintah, ini nama Saljuk. Ialah seorang pemerintah Turki yang memerintah ke atas beberapa wilayah yang besar di Asia Tengah dan Asia Dekat. Ini Asia dari abad ke-5 Hijrah hingga ke-7 Hijrah atau Masihi, abad ke-11 hingga 13 Masihi. Setelah kurun ke-13 tu mereka jatuh. Setelah ke-7 Hijrah itu mereka jatuh. Mereka berjaya mendirikan beberapa buah dinasti, iaitu Saljuk Agung di Iraq dan Parsi, Saljuk Syria, Saljuk Kirman dan Saljuk Rom di Asia Minor. Bani Saljuk berasal dari kabilah Kunuk atau Qinik dari bangsa Turki Oghuz. Keturunan Saljuk berasal dari datuk mereka yang bernama Saljuk bin Duqaq atau Tuqaq yang digelar Timur Yalih. Negeri asal mereka ialah di kawasan utara Laut Kaspian dan Laut Aral. Mereka meluk Islam, yang bermazhab Sunni, pada akhir abad ke-4 Hijrah bersamaan abad ke-10 Masihi dan masuk ke dalam negara-negara Islam di Khawarizmi dan Transylvania. Dalam bahasa Arab disebut negara-negara Mawara' an-Nahri, negeri-negeri di belakang sungai. Itu Transylvania sebagai pasukan tentera tambahan bagi kerajaan memerintah di negeri-negeri tersebut. Itu asal mereka. Mereka ni asal berkhidmat sebagai tentera kepada orang lain. Dari sana mereka menyimpang ke Khurasan dan menguasai wilayah itu dan dari Ghaznawi. Pada tahun 429 Hijrah, Tughril Bek, Panglima Saljuk, mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Nishapur. Ini permulaan lah. Asalnya menjadi Panglima saja. Tughril Bek, Panglima Saljuk, mengisytihar dirinya sebagai Sultan Nishapur. Sikap memihak kaum Sunni membantu Tughril Bek dalam menghapuskan kuasa Dailami di barat negeri Parsi. Itu kerajaan sebelum dia. Yang sebelum bangkitnya Saljuk, dikuasai oleh dinasti Dailami di barat negara Parsi. Pada tahun 431 Hijrah, Tughril Bek berjaya menewaskan Sultan Mas'ud Ghaznawi di medan pertempuran dan Daniqan dan mengasaskan negara Saljuk di Khurasan, iaitu negara yang dikenali dengan negara Saljuk Agung, induk. Pada tahun berikutnya, pemerintahannya diiktiraf oleh kerajaan Abbasiyah di Iraq. Jadi kerajaan Abbasiyah Khalifah itu masih ada. Yang masih dipanggil masih ada, tapi tidak dipanggil tidak dari segi hanya sebagai lambang lah, lambang Khalifah. Tapi dari segi wilayah-wilayah itu ramai wilayah-wilayah yang telah memerintah secara terpisah daripada Khalifah, tapi mereka masih mengiktiraf Khalifah Abbasiyah sebagai
induk kerajaan Islam pada ketika itu. Pada tahun 447 Hijrah, Tughril Beg berjaya memasuki Baghdad dan jawatannya sebagai Sultan diakui oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Khalifah mengiktiraf Tughril Beg sebagai Sultan ke atas semua wilayah yang berada di bawah kekuasaannya dan Khalifah merintahkan agar nama Tughril Beg disebut dalam khutbah. Di samping nama Khalifah. Beberapa tahun kemudian, pemerintahan Buwaih pun berakhir. Mana pemerintahan di antara pemerintahan yang wujud pada ketika itu. Kesultanan Saljuk seterusnya berkembang menjadi sebuah pemerintahan hierarki dalam bentuk Islam Parsi di bawah kekuasaan tertinggi Sultan yang disokong oleh birokrasi Parsi dan tentera dari pelbagai bangsa yang diarah oleh panglima-panglima Turki. Pada masa pemerintahan Alp Ar-Salan dan anaknya Malik Shah, kerajaan Saljuk Agung menempuh zaman gemilang di bawah pimpinan dan pentadbiran menterinya bernama Nizamul Muluk yang berketurunan Parsi. Imam Al-Ghazali juga keturunan Parsi. Jadi, jelaslah tuan-tuan sekalian, Nizamul Muluk ataupun Nizamul Muluk yang mengasaskan Madrasah Nizamiyah yang kita baca tadi ni, yang bertanggungjawab membawa Imam Al-Ghazali untuk mengajar di madrasah yang beliau asaskan di Baghdad. Dan seterusnya menjadi pengetua itu, dia adalah pemimpin ataupun menteri bagi Sultan Alp Arsalan dan juga Malik Shah, anak dia. Anak dia Malik Shah ketika menjadi sultan, jadi menterinya itu adalah Nizamul Mulk. Pada ketika itu Khawarizmi dan kawasan-kawasan barat Afghanistan telah dikuasai Saljuk daripada tangan Ghaznawi. Pada akhir-akhir pemerintahannya, Malik Shah menyerang Transylvania dan berjaya menundukkan Karakhan dan Kashgar. Pada tahun 1071 Masihi, kekuasaan Bani Saljuk berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan pasukan Byzantium. Pada tahun 1075 Masihi, kekuasaan Bani Saljuk berjaya merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah. Jadi berjaya dijatuhkanlah Syiah, Fatimiyah Syiah. Untuk melihat lebih lanjut penguasaan dinasti Saljuk dan bagaimana dinasti ini boleh terpecah pada kerajaan kecil Saljuk, jika sila baca dalam buku sejarah Ensiklopedia Sejarah Islam Muhyiddin Haji Yahya. Ada 6 jilid. Ketika nak belajar di Kolej Islam dulu, anda sempat beli dan buku tu masih ada sampai hari ini. Dia di selama memang sukarlah. Tuan-tuan pasal nak cari. Ensiklopedia Sejarah Islam dalam bahasa Melayu ada 6 jilid. Dan dia karya Muhyiddin Haji Yahya. Selepas kematian Malik Shah, kaum Saljuk mula bertelaga. Okey, kita ringkaskan terus pada Nizamul Muluk. Selepas kematian Tughril Beg, Sultan Saljuk yang pertama pengasas dinasti Saljuk pada tahun 455 Hijrah, pemerintahan diambil alih oleh adiknya Alp Arsalan. Beliau dibantu seorang menteri yang tergolong di antara tokoh politik termasyhur dalam tamadun Islam, iaitu Al-Hasan bin Ali bin Ishaq At-Tusi yang lebih dikenali dengan Nizamul Muluk ataupun Nizamul Muluk. Ini dipanggil Nizamul Muluk. Dilahirkan pada tahun 1018 Masih di kota Tus, kota yang sama Imam Al-Ghazali lahir. Jadi tak mustahil lah mana dia yang bawa Imam Ghazali lah, sebab mereka bangsa yang sama dan lahir daripada kota yang sama. Okey, menurut Imam As-Suyuti, menurut Ibn Khaliqan, seorang ahli sejarah Islam, beliau ini Nizamul Muluk ataupun Nizamul Muluk mula membina Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 457 Hijrah. Lebih kurang 7 tahun, sebab 7 tahun Imam Ghazali lahir. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijrah. Nizamul Muluk, dia mengasaskan
Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 457 Hijrah dan dibuka pada hari Sabtu 459 Hijrah. 2 tahunlah mengambil masa untuk mengasaskan. Namun menurut Imam As-Suyuti dan Tarikh Al-Khulafa, Nizamiyah merupakan universiti pertama yang dibangunkan untuk para fuqaha. Ini pemimpin pertamanya ialah Ibnu As-Sabbagh, pengarang kitab Syami. Diikuti selepas itu ulama terkenal Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam Tarikh Khulafa, Nizamiyah merupakan madrasah Nizamiyah merupakan universiti pertama yang dibangunkan untuk para fuqaha. Yang bukan dibangunkan untuk penuntut ilmu biasa tapi untuk para fuqaha. Pemimpin pertamanya, pengetua yang pertama itu Ibnu As-Sabbagh, pengarang kitab Asy-Syami. Diikuti selepas itu ulama terkenal Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, iaitu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Muhazzab. Jadi demikianlah sejarah Imam Al-Ghazali. Dan untuk tajuk berikutnya, karya-karya Imam Al-Ghazali. Penulisan-penulisan beliau ada 400 karya semuanya, dan insyaAllah ini kita akan lanjutkan dalam pembacaan kita kali kedua insyaAllah. Jadi mudah-mudahan manfaatlah untuk kita bersama insyaAllah. Sebelum kita masuk membaca Muqaddimah Ihya Ulumuddin, dan juga insyaAllah selepas itu mungkin kita tengok intisari Ihya Ulumuddin. Dan untuk hari ini sekadar itu, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Jadi berjumpa lagi lah. Jumpa besok hari Jumaat pagi besok insyaAllah. Kalau tidak ada halangan pagi esok kita majlis yang kedua insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama insyaAllah.